Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Assalamualaikum kami ucapkan kepada semua penonton-penonton yang sedang menonton cerita minggu ini episod ke-7. Ke-7? So, bukan kacau. Teruskan tapi sebab kita dua orang malam ni mungkin kita awesome dululah. Senang siapa nak mula. Tapi sebelum tu kepada mereka yang baru pertama kali menonton Sakmi adalah rancangan perbualan santai di mana kami akan menyentuh topik-topik yang menjadi trending, yang menjadi viral dan memenuhi ruang akhbar untuk minggu lepas dari dalam dan luar negara, dibantu oleh kita punya panelis. Yes. Macam biasalah, Malaysia ni memang banyak cerita-cerita panas setiap minggu. Memang sentiasa menghiasi ada akhbar. Walaupun hari ini hujan lebat, tetapi perbincangan tetap akan diteruskan. Kita akan mengupas topik-topik yang penting, topik-topik yang ada kesan kepada negara kita bersama ahli-ahli panelis yang telah pun dijemput bersama kita pada malam ini. Dah. Okey, dan sebelum kita terus kepada ahli panelis kita, jangan lupa untuk like Facebook page Invoke Malaysia dan juga Facebook page Rafizi Ramli untuk menonton apa cerita minggu ni secara langsung daripada studio Invoke Space Sungai Bersih Malaysia. Kami juga dah moden hari ini. Selain daripada ada Facebook Live, kita juga boleh like Invoke dan juga boleh menonton kami secara langsung di sana. Okey, Bidi. Dan lagi satu additional content yang kita dah tambah pada episod ke-7 kan. Kalau anda ada pandangan atau pada Facebook page Rafizi Ramli, sebab kami ada mission boleh buat kami baca on the spot live dan terus bawakan soalan anda pada panelis kita. Okey, dapat masa untuk kita perkenalkan panelis. Cik Bidi, silakan. Okey. Kita ada 3 orang panelis daripada yang sangat kompeten yang kita nak perkenalkan kepada publik sebab tak tahu kita je kenal kan. Okey, yang pertama ialah Adun Morib, YB. Tapi mesti nak cakap dulu tadi sebab kita orang lupa nak letak gambar YB tadi dekat apa cerita minggu ni. Sebab YB lambat nak confirmkan kita punya kedatangan. Sebab insya-Allah kan. Tu sebab kita tak boleh nak letak. YB, kalau Adun Morib boleh ceritakan sikit pengalaman pasal maybe ramai nak tahu apa sebenarnya Adun Morib ni. Kalau ingat legenda YB yang menidakkan arahan daripada Presiden PAS, cerita semua tu yang breaking ranks at that time, yang tanda tangan SD. Tapi tak apa, itu kita kenal dulu. Apa itu Morib, apa YB Hasno buat bila pertama kali di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pengurusi, rakan-rakan ahli panel, Invoke kerana menjemput saya hadir pada malam ini. Agak nervous. Nervous itu biasa. Saya pun nervous. Okey. Alhamdulillah saya telah dipilih untuk bertanding pada 2013 atas tiket PAS. Itu bukanlah kali pertama, kali kedua sebenarnya. Kali pertama pada PRU 2004 yang mana pada ketika itu tewas 7,000 undi. Alhamdulillah pada kali kedua 2013 menang dalam lebih kurang 700 undi. Walau bagaimanapun itu sudah cukup memberikan suatu indikasi perubahan yang rakyat Selangor impikan, yang mana tidak pernah selama sejak merdeka kursi ini dimenangi oleh UMNO Barisan Nasional. Buat pertama kali dimenangi oleh pihak Pakatan pada waktu itu, Pakatan Rakyat, yang mana alhamdulillah juga pada pandangan saya kemenangan itu banyak disumbang oleh faktor rekod yang baik, maknanya pada tahun 2008 Kerajaan Pakatan Rakyat memerintah negeri Selangor masuk ke penggal kedua, yang mana hasilnya kita daripada 36 kursi di negeri Selangor kita dapat 44 kursi. Jadi itu adalah hasil daripada kerjasama yang erat lah. Dan sejak saya menjadi wakil rakyat di Dun Morib sejak 2013, banyak perubahan yang telah kita lakukan, khususnya perkara-perkara yang berkaitan dengan kebajikan rakyat. Dan program merakyatkan ekonomi Selangor, program peduli rakyat yang saya kira dari tahun ke setahun meningkat dan juga memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk terus melakukan, untuk terus mengekalkan pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor pada hari ini. Okey. Saya dah sentuh pasal peristiwa tahun 2013, tapi tak apa.
Ke 2014 lah. Cerita lama bang. Tapi tak apa. Kita jangan tanya. Sebab cerita tu menarik. Kita kena Ya. perkenalkan Nama yang sebab kita lepas yang sebab tak ada masa. Okey, terima kasih kepada Wabi Hasnul. Tetamu kedua saya nak perkenalkan saudara Wan Anwar Wan Ibrahim. Beliau merupakan naib ketua Pemuda Amanah. Jadi saudara sebagai saudara Anwar boleh Okey, saudara Anwar mungkin boleh perkenalkan dahulu macam mana bermula dengan Amanah, apa yang saudara buat sebelum ini kepada penonton kita di Inbox Space. Silakan saudara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara moderator dan saudara moderator dan saya hormati barisan panelis YB William, sahabat saya. Saya pun agak terperanjat juga sebab ini sekian kalinya saya satu program dengan YB William. Sebab saya beritahu kat saya tak pasti nama yang WhatsApp saya tadi itu. Cik Amir tadi masa kata apa ni, masa saya dengan Wabi William di Selayang. Beliau ketua cabang Selayang, saya timbalan ketua amanah Selayang. Baru program Chinese New Year ni alhamdulillah baru digandingkan sekali lagi. Dan yang saya hormati YB Hasnul selaku adun murid menangkap naib pengurusi 2, naib pengurusi 1 Parti Amanah Negara Negeri Selangor. Jadi saudara moderator bercakap tentang sebelum tu saya ucap terima kasih atas jemputan. Sama-sama. Pada malam ni saya sangat besar hati kerana kesudian Invoke untuk menjemput saya untuk berkongsi pandangan tentang isu-isu yang akan dibincangkan pada malam ni. Dan cakap tentang latar belakang saya memang sembang dengan saudara moderator tadi tu, saya memang pure amanah lah. Bila ditanyakan saya daripada parti PAS ke sebelum ni, Bukan celup lah, memang memang pure amanah lah. Bukan harum manis lah. Kan, bukan harum manis. Bukan harum manis. Tapi jiwa tu memang jiwa seperti rambut. PAS lah. Ikutkan lah. Cuma masa tu mungkin tidak berparti lagi ketika itu. Jadi masih berada dalam NGO. Dan saya merupakan seorang peguam. Dan di dalam amanah ini saya memegang pelbagai jawatan di pelbagai peringkat lah, iaitu di kawasan sebagai timbalan ketua amanah kawasan Selayang, di peringkat nasional sebagai naib ketua pemuda amanah nasional, dan juga merangkap timbalan pengerusi bagi Biro Undang-Undang Parti Amanah ataupun kanun lah. Pengurusinya YB Hanifah. Alright. So 2014 nanti bertanding dekat mana? Wah, Saya dari YB William. itu Jangan kacau Wabi William lah. Bukan soal yang patut ditanya saja. Okey, kita terus kepada panelis kita yang ketiga. Satu-satunya bukan daripada Amanah, YB William Leong, MP kepada kawasan Selayang. Okey, YB William selamat datang kepada program Suapa Cerita Minggu ni. Selayang terlibat ke dengan gerrymandering? Tak tahu. Tapi biar YB. Wabi cerita sikit. Okey, YB. Silakan Wabi. Terima kasih. Saya seorang peguam. Bila saya graduate Ada tiga daripada peguam. Universiti Singapura, itu tahun 1981. Sudah lahir ke belum? Belum. Belum. Seorang je dah lahir. Pada awalnya saya sebagai peguam telah membantu Lim Kit Siang dan beberapa pimpinan kanan DAP di dalam Petronas dan sebagainya. Sehingga 87 dengan Ops Lalang. Wabi kena sekali ke? Saya tak kena. Risau Kawan-kawan dan keluarga kata lebih baik bagi tumpuan kepada kerja. Nanti akan ikut mereka ke dalam ISA. So saya telah berhenti. Sampai 2007 kawan-kawan semua dah berkata negara ini nampaknya sudah menjadi satu failed state. Ya. Apa yang terjadi ialah profesional, peguam dan sebagainya semua tidak terlibat dalam pembangkang. Kalau kita hendak selamatkan negara, penting juga profesional hendak masuk. Dan pada masa itu saya jumpa balik dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita bincang dan kita kata marilah kita bersama untuk membuat apa yang kita boleh. Dan saya masuk ke keadilan. Dan 2008 minta saya untuk bertanding di Selayang. Sebenarnya Datuk Seri Anwar minta saya pergi ke tempat lain, tetapi ketua cabang jemput saya untuk bertanding di Selayang. Dan saya kata okey, saya masuk. Pada waktu itu
ahli parlimen ialah Menteri Chan Kong Choi. Oh. Daripada MCA. Heavyweight lah. So wartawan Cina semua tanya mengapa saya nak masuk untuk korban diri Kenapa melawan jaringan dengan khas lah bertanding. melawan dengan menteri. Hmm. So saya berkata saya bukan ada rekod yang lama dalam politik, tetapi saya tak ada rekod PKMZ. So saya ada keyakinan lah. Dan akhirnya Chan Kong Choi tidak bertanding, tetapi PA dia yang bertanding. Okay. Dan apa yang kata, the rest is history lah. Saya dapat Correct. menang dengan majority 3,500. 2013 bertanding semula dengan majority yang lebih besar 18,500. Hari ini dengan persempadanan yang ada Persempadanan semula. semula saya akan hilang 14,500. Oh. Dia akan diletakkan ke kerusi Ya. apa? So taman-taman yang ada 7 taman akan masuk ke dalam Petaling Jaya Utara. Masuk dengan Damansara lah, dengan Tony Puah. Dengan tukar nama Damansara. I see. I see. Tapi Selayang ke Damansara? Ya, itu ini yang tidak, pelik. memang ini tidak ada apa perhubungan antara Selayang, orang Selayang dengan Petaling Jaya atau Damansara, tetapi ini cara dia. Yalah. So maknanya Wan Ibrahim, saya, kita semua hendak kerja dengan lebih kuat. Betul, betul. Banyak 14,000. Kalau saya tempat Wabi dulu saya takut sebenarnya. Untuk penonton yang masih muda, tadi skandal PKFZ yang disebut oleh YB William tadi adalah satu skandal yang sangat besar. Yes. Agaknya sampai 7 bilion wang ringgit Malaysia yang telah digelapkan kalau tak salah saya. Tapi sampai sekarang tak ada siapa yang masih ditangkap lagi. Tapi saya sangat berjumpa dengan orang yang legend yang dah telah terlibat dalam politik segam daripada Opsalang saya hebat. Betul. Kita akan pergi ke Okey. episod Sebelum tu dulu saya duk baca komen kat Facebook, ramai kata suara putus-putus dan sebagainya. Kalau kawan-kawan sedang menonton di mana saja anda berada, kalau katakanlah anda menonton daripada Selayang, boleh komen. Kalau clear, boleh tulis Selayang clear. Kalau tengok daripada Morib, kalau Morib clear, boleh tulis Morib clear. Itu boleh membantu pasukan production untuk assess audio okey ke tidak. Alright, producer, topik pertama kita untuk malam ini adalah okey, YB boleh tengok di skrin. Okey, topik pertama kita pada malam ini adalah minggu lepas ada satu himpunan besar dekat Kuala Lumpur, kat Padang Mabuk, himpunan Purple semua ungu, iaitu himpunan rang undang-undang 355 yang telah pun dianjurkan dan dimobilisasi oleh parti PAS. Saya tahu ada 2 orang daripada Amanah kat sini. Kita akan tanya lebih banyak nanti. Mungkin saya boleh mula dengan Wabi William dulu. Saya rasa tidak banyak ada himpunan-himpunan untuk lobby certain piece of legislation untuk diletakkan dalam parlimen. Tetapi untuk RU35 cerita ni sedikit berbeza. And of course, whether you like it or not, kalau tengok ramailah yang turun. YB, dengan jumlah saiz yang datang pada hari Sabtu hari itu, dia ada kesan ataupun tidak ada kesan sebenarnya, YB? Your personal opinion, YB. Okay. Pada saya, soalan yang penting bukan adakah 300,000 orang yang menyertai atau 20,000 seperti yang dikata oleh pihak polis, tetapi apa tujuan perhimpunan itu? Apa tujuan? Kalau tujuan itu ialah untuk memberi keterangan yang lebih dalam kepada mereka yang tidak faham apanya RUU 355 ini, dan untuk menarik mereka yang belum hendak sokong, daripada segi itu pada saya memang gagal. Okey. Kerana yang penting ialah perpaduan di dalam negara, harmoni dan pendamaian. Kerana suka atau tak suka, negara kita berbilang bangsa, berbilang agama. Walaupun agama Islam adalah agama rasmi kerajaan persekutuan, tetapi akhirnya kita hendak hidup bersama. Yang penting ialah penerangan, pendidikan. Tetapi kita lihat tidak. Dan kalau kita membaca, kerana kita tidak pergi, ucapan dan apa yang mereka kata seolah-olahnya menjadi
ada satu kumpulan yang sokong hudud dan agama menentang kumpulan yang lain yang anti hudud dan anti agama Islam. Akhirnya apa yang jadi kepada negara kita? So, pada saya lebih penting kalau kita mengadakan discussion, perundingan, pembahasan untuk mengetahui apanya sebenarnya RUU 355 dan mengapa ada pihak yang membantah. Okey. Banyak bawa kita punya ahli-ahli amanah dalam ni bawa kita perbincangan bawa amanah datang. ini. Sebab banyak retorik yang dibawa. Salah satu contohnya daripada ucapan ketua NGO pembela-pembela Islam, iaitu bukan YB, Encik Aminuddin Yahya. Dia mengatakan orang MP Islam yang tidak menyokong RUU 355 patut diundi keluar daripada parlimen. So macam ada satu dikotomi. Mereka yang tak sokong RUU 355 ialah anti-Islam. Ini adalah antara retorik-retorik yang banyak keluar dalam perhimpunan hari itu. Boleh komen maybe daripada siapa-siapa nak start dulu tak apa. Biasa boleh mula dulu lah. Lebih dia macam complicated sikit kan. Tak sokong tapi kau Melayu kau Islam kau tak sokong. Macam mana YB nak menjawab apa orang kata dilema itu? YB. Pandangan saya statement tu agak apa tu, walaupun dia bukan dari ahli PAS tapi dia disebut dalam mengelirukan dan juga menghukum sebelum sesuatu perbincangan, pemahaman diterangkan apakah sebenarnya. Dan sebenarnya RUU 355 ini adalah urusan kerajaan kan. Telah yang saya ingat 2 kali telah dibuat naik taraf ataupun pindaan terhadap Mahkamah Syariah, yang mana sekiranya kerajaan UMNO Barisan Nasional serius dalam hal ini, tentulah benda ini menjadi urusan kerajaan semata-mata. Tetapi hari ini kita lihat ianya sudah menjadi isu politik, telah dipolitikkan. Kalau kata pandangan begitu orang menyangkalnya, tetapi apa yang kita lihat macam tu. Sebagai contoh, pada bacaan kali pertama yang dak dibentangkan oleh YB Marang, daripada nombor yang keberapa YB? Ke-15 yang giliran yang di bawah untuk dibentangkan. Tetapi tiba-tiba naik ke nombor 1. Pada ketika itu around the corner kita nak ada PRK di Sungai Besar dan Kuala Kangsar. Jadi itu dah nampak satu unsur politik. Yang kedua, dikatakan bahawa ianya hendak memberi penerangan yang lebih jelas. Tetapi setelah ditangguhkan, apakah penerangan tu? Tidak diterangkan kepada rakyat kan. Malah dirancang pula satu himpunan. Sedangkan himpunan tu saya rasa tak perlu, tak payah buat pun tak apa kan. Untuk kita memberikan penerangan. Kalau sebelum ni YB Pairin Kitingan pun boleh sokong pindaan Akta 355 ini sebelum ini. Jadi tak ada masalah, tapi disebabkan ianya telah dipolitikkan, ianya telah dikaitkan dengan hudud kan. Walaupun sebenarnya bila kita tanya-tanya kepada pimpinan PAS sendiri mengatakan bahawa ini bukan hudud kan. Ini meminda hukuman, memperkasakan hukuman dalam Mahkamah Syariah. Jadi pandangan saya ianya telah menjadi isu politik, dan saya menyokonglah apa pandangan YB William tadi, gagallah perhimpunan tu walaupun dikatakan bilangannya ramai, tetapi dengan usaha-usaha mobilisasi yang saya kira seolah-olahnya seluruh umat Islam akan turun ke Kuala Lumpur pada hari itu seolah-olahnya. Tetapi kita lihat ianya walaupun bukanlah rakyat terbanyak ini menentang, tidak, tetapi banyak tanda soal dan juga banyak perkara yang perlu diperjelaskan. Betul. Apakah pindaan tersebut? Adakah pindaan tersebut akan menaikkan, sebagai contohnya, hukuman kepada berceramah tanpa tauliah sebagai contoh kan. Adakah nak dinaikkan hukuman sehingga 30 tahun penjara kan? Adakah munasabah? Jadi maknanya benda ni bukan setakat dikuatiri oleh dikatakan hanya orang yang buat maksiat je takut. Tapi sebenarnya rakyat perlukan penjelasan yang lebih lagi dalam perkara tersebut.
saya bawa saudara Encik Wan Anwar dalam perbincangan ni sebab boleh tak, ada tak kalau saya katakan cubaan untuk memanjangkan isu RU35 ni bermula dengan 2 bacaan di parlimen ditangguh-tangguh, lepas tu dengan perhimpunan supaya satu parti tu dapat relevan, sebab nak komen pasal isu YMDB atau Fieldat tak ada kemampuan. Tak apa-apa dah nanti. Ada ke saya cakap macam tu? Pada saya boleh dikatakan begitulah. Begitu. Kan kerana kita nampak memang apa yang telah dibangkitkan oleh YB Haslo sebentar tadi itu dan juga YB William tadi, memang kita tahu bahawa dan berdasarkan kepada keadaan-keadaan ketika RUU itu dibentangkan, diusulkan dan dibentangkan, itu memang dalam keadaan kita negara kita sedang akan menghadapi satu pilihan raya. Dan kita nampak memang yang keduanya adalah kita nampak memang tujuan RUU itu dibangkitkan oleh PAS sebelum ini adalah kerana ianya mahu mewujudkan polemik di kalangan masyarakat untuk menunjukkan bahawa ataupun untuk membuat mencipta satu persepsi bahawa mereka ni adalah satu-satunya parti yang memperjuangkan Islam dan seterusnya menafikan peranan parti-parti yang berasaskan Islam yang lain dalam negara kita. Jadi pada saya tak salah kalau disebut orang kata apa yang dibuat oleh PAS bila mana mereka membentangkan kali pertama pada Mei tahun lepas, dan juga saya ingat dalam hujung tahun lepas Nabi William bacaan kedua sebelum ditangguhkan sekali lagi untuk yang kemungkinan akan dibacakan sekali lagi dan dibahaskan pada bulan Mac ini. Itu satu, pada saya satu motif hanyalah tidak lain untuk terus mencipta persepsi bahawa mereka lah satu-satunya pejuang Islam dalam negara kita, kerana mereka sendiri telah gagal sebenarnya untuk membawa ataupun bercakap tentang isu-isu yang berkenaan dengan soal rasuah, soal korupsi dalam negara kita, terutama sekali isu 1MDB dan sebagainya. Jadi bagi untuk menutup kelemahan mereka itu, jadi mereka mahu satu yang saya kira perkara yang kita rasa tak perlulah sampai ke nak buat satu perhimpunan semata-mata untuk menunjukkan bahawa ataupun melobi supaya RUU sebegini itu akan dibawa dan akan diluluskan di peringkat parlimen. Dia macam lebih kurang UMNO lah, bila kalah dalam semua isu dibawa isu Melayu. Cuma yang ni bila kalah dalam semua isu bawa isu agama. Saya cenderung untuk bersetuju lah. YB William, saya nak go through komen dekat Facebook tu. Ada seorang rakan kita Zul Saad ni, dia ada komen, dia kata apa kita nak risau sangat RUU 355 ni, sebab dia hanya membabitkan orang Islam. Jadi orang bukan Islam ni tak payahlah bising-bising sangat sebab tak ada kena-mengena pun. Macam mana YB nak respons? Because I understand sebab sometimes orang bukan Islam dia takut affect juga. Tapi how do you respond macam begini isunya, YB? Okey, ini kita hendak lihat kepada sejarah. Pada mulanya 1993 dengan enactment untuk mengadakan hudud dilaksanakan di Kelantan. Dan bila enactment pindahannya dibuat sekali lagi di Kelantan, iaitu dengan tujuan untuk melaksanakan hudud di Kelantan sekali lagi. So maknanya di seluruh negara melihat tentang usul daripada YB Imaran ialah untuk melaksanakan hudud. Tetapi kalau bila kita membaca dengan telitinya usul, ada elemen tentang hudud, tapi tidak begitu jelas tentang apanya. Dan sekarang telah dipindah, usul telah dipindah oleh YB Imaran sendiri. Tetapi kalau kita mendengar tentang ucapan dan kenyataan yang dikeluar bahawa orang yang bukan Islam tidak boleh campur tangan, tidak boleh memberikan komen, kita kafir, tidak tahu apanya. Tetapi kita hendak tanya, mengapa tidak memberikan penerangan dan tidak mengadakan satu perundingan apanya kerisauan orang bukan Islam, dan bagaimana kita boleh mengadakan beberapa safeguard bahawa ini tidak akan terjaskan orang bukan Islam. Tetapi seperti saya, ahli parlimen di Selayang, saya bukan mewakili
orang yang bukan Islam. Saya juga mewakili orang yang Islam. Mhm. Mereka juga berhak untuk diwakil. Mhm. Betul? Dan kalau kita melihat pindaan yang telah dibuat kali yang kedua oleh YB Maret memang tidak kena mendengar dengan hudud. Mhm. Hanya sekarang hukuman ialah 30 tahun penjara, 100 ribu ringgit denda, 100 kali sebatan. Tapi untuk apa jenayah? Tadi Hasnul berkata kalau berajar tanpa tauliah. Apa lagi kalau kita tengok enactment jenayah syariah Selangor 1995. Jenayah ialah tidak bersolat hari Jumaat, tidak melaksanakan puasa bulan Ramadan, Ceramah bertauliah. Inilah jenayah. Seperti yang kata 30 tahun penjara, tidak pergi solat hari Jumaat. Adakah ini betul atau tidak kepada umat Islam? Okey. Ya. Alright. So ini adalah perkara yang kita memang hendak bersuara, tanya dan untuk mendapat penjelasan. Okey. Sebab dia tak jelas, dia tak sebutkan Yalah. jenayah apa yang kena. Ya, kerana akhirnya ialah takzir. Ya? Takzir. Tengok. Ini ialah takzir. Ini ialah tentang budi bicara, apa yang setimpa oleh hakim. Kalau hakim diberikan budi bicara, memang semua berhak untuk bertanya, untuk beruling. Itulah silap tadi. Cik Zul tu tanya YB Lee William tahu ke tak? Dia tahu lagi banyak sebenarnya. Dia tahu takzir, dia tahu tak sembahyang Jumaat, tak puasa kena. Jadi Saya pun tak tahu itu dikatakan sebagai jenayah di Selangor. pergi sembahyang tak tadi? Pergi. Pergi. Kau tak cukup. Okey, jadi itu perbincangan pertama untuk RU 355 ataupun Himpunan Unggu. How I wish kalau Himpunan 355 tu jadi Himpunan Pantauan MDB ke apa kan, lagi manfaat besar kot untuk rakyat Malaysia. Okey, next topic. Teneng, apa tu? Allah. Masih lagi berlega-lega isu amanah tuan-tuan dan puan-puan. Tengah hot, Ini tengah hot. Ni tengah hot ni. Sebab tu kita buat 2 orang amanah ini. Okey, Husam lari debat dari Bai'ah. Yang ni memang legend. Buat-buat ceramah, tiba-tiba datang duduk ataupun tak. Ni memang gate crash number 1 lah, memang legend lah. Ni Langsung tak ada malu. tak ada speechless. Ini macam contoh ceramah YMDB, Najib duduk kat situ. Ini standard dia lah. So ini satu topik yang begitu hangat minggu lepas. Satu ceramah dibawa oleh Parti PAS dekat Kelantan. Saya percaya salah satu adun saya rasa yang menganjurkan ceramah tersebut berkenaan dengan YB Husam. Targetnya YB Husam. Tiba-tiba YB Husam muncul. Silap magic saya datang bentak. Terkejut satu semua orang. YB Hasnul, saudara Wan, yalah memanglah ceramah ni dibuat tentang Husam, tapi kita orang Melayu kan, kita janganlah nak tiba-tiba datang rempuh menajis orang, duduk atas pentas, tak elok majlis orang. Macam mana YB nak komen? Sebab PAS Kelantan kata pemuda ni tak profesional. Macam mana YB harus nak respon isu ni? Sebenarnya maklumat yang saya dapat, YB Husam dijemput. Oh, dijemput. Dijemput naik ke pentas. Okey. Pun naik ke Dia oranglah pentas. cari pasal sebenarnya. Jemput atas pentas. Okey, alright. Tak ada. Mulanya kronologi asalnya saya tak ada maklumat lah sama. Okey. Maknanya memang sebab apa tajuk tu kata Husam lari kan, maknanya dah ada perbincangan lah untuk adakan debat kan. Ada subjeknya lah. Ada. Tapi mungkin ada yang tidak dipersetujui berat sebelah atau seumpamanya. Tetapi apa yang relevan, saya kira pandangan saya, dia sanggup hadir untuk mendengar. Dia sanggup hadir untuk mendengar sendiri apakah sebab tajuk tu nama dia. Kan. Kalau saya marah. Saya pun saya pergi. Betul. Cuma Najib je datang waktu Najib debat dengan Maknanya Mahathir. Husam lari kan. Jadi bila Husam lari, tiba-tiba dia mari. Jadi maknanya beliau sanggup untuk berdepan dengan apa ni, dan sanggup untuk memberikan pandangan beliau. Dia punya cerita lah kita kata. Jadi Mempertahan diri lah kan. Ya. Sebab namanya disebut Ya. tajuk forum kan. Dia kata jadi mesti dijual. Mesti ada pergi. dan saya difahamkan YB Exco Meranti pun tidak mengizinkan. Sepatutnya bagilah ruang kan. Bagilah ruang. 5 minit ke 10 minit ke kan. Betul. Jadi sepatutnya benda ni
tidak jadi kecoh lah, boleh dengan berjalan dengan harmoni kan. Tetapi ialah bila tajuk tu sendiri dah provoke, memanglah keadaan agak panas lah kan. Betul. Apapun saya nak komen sikit tadi disebut isu bai'ah ini benda ni panas lah, agak sensitif lah kan. Complicated betul perempuan. Okey. Saya nak tanya itu mungkin. YB Kuala Krai, Dr. Hatta. Dr. Hatta dia datang tapi tak boleh nak masukkan isu tu sebab tiba-tiba jadi molek lah bagus hari ni. Ya. Ringkasnya bai'ah ni mungkin sedikit berbeza lah di masa waktu tu saya terlibat. Di semua negeri tak sama dengan di Kelantan ada dia ada ringkasnya ada bai'ah talak 3 lah. Walau bagaimanapun saya kira benda ini sepatutnya dibincangkan secara ilmiah, pandangan-pandangan ulama yang tersohor yang perlu diambil kira kan, dan janganlah hanya pandangan kita, kelompok kita saja kita nak dengar kan, sedangkan banyak lagi pandangan-pandangan yang saya kira bukannya mempunyai sandaran yang begitu yang tak ada sandaran, tetapi mempunyai hujah yang kuat, mempunyai sandaran yang kuat. Jadi perbahasan tu sehingga kan yang terkini pihak Mufti Perlis pun, Kajian Negeri Perlis pun mengeluarkan fatwa bahawa sekiranya lafaz itu tidak niat untuk rumah tangga, untuk si isteri, untuk rumah tangga beliau, maka ianya tidak jatuh, sedangkan ianya hanya untuk meyakinkan pihak beliau berpegang teguh terhadap janji yang dibuat. Tetapi berkait dengan saya juga, apabila janji itu telah dirungkai, kita berjanji dengan Pakatan Rakyat, kita berjanji untuk sama-sama menumbangkan UMNO Barisan Nasional, tetapi tiba-tiba kita nak bekerjasama dengan UMNO Barisan Nasional. Blok ketiga yang confused ya. Jadi saya. okey, sedikit saya nak cakap, walaupun benda ni dah berlalu lama kan. Apabila orang memperkatakan macam-macam lah pasal saya kan, pasal tidak patuh kan. Tetapi apabila keadaan Kerajaan Negeri Selangor pada ketika itu agak genting, di manakah hala tuju Kerajaan Negeri Selangor kan. Betul. Kita kata kita ada majoriti. Yep. Sedangkan kita dah pecat semua esko PAS, kita dah pecat semua esko DAP, kita dah pecat semua esko daripada keadilan. Mana majoriti kita? Kan? Jadi kalau tak ada sokongan daripada UMNO Barisan Nasional, maka kerajaan apakah itu? Jadi di situlah saya kira saya walaupun agak berat pada ketika itu, tapi saya kira saya perlu memainkan peranan itu untuk mengekalkan kerajaan Pakatan Rakyat pada ketika itu supaya tidak supaya uncertain tu jelas, clear. Sebab isu bai'ah ni menarik ya. Isu bai'ah diangkat sebab dikatakan YB seperti YB Hasnul dan juga YB Kuala Krai mencuri kerusi daripada PAS. Tapi kalau contohnya di Selangor kan, kalau rata-rata orang mengundi bukan disebabkan dia PAS, tapi disebabkan dia mewakili Pakatan Rakyat. So maksudnya dia tak adalah undi tu, PAS tak bolehlah claim all the credit yang mengatakan kerusi tu dia punya, sebab orang mengundi pelbagai faktor Menang kan. bersama lah. Apa pada kalau saya cakap macam tu, YB belum YB ni. InsyaAllah, amin. InsyaAllah. Kami dulu sadar luar je. Saya ingat mungkin sebagai melanjutkan lagi perbahasan yang dibangkitkan oleh YB Hasnul sebentar tadi itu, adalah satu perkara yang kita tidak boleh nafikan lah, bahawa bila calon Pakatan Rakyat itu bertanding dalam satu pilihan raya, walaupun di atas tiket parti sendiri, tetapi membawa aspirasi satu koalisi pembangkang pada ketika itu, iaitu Pakatan Rakyat, dan rakyat memberikan undi kepada mereka dalam pilihan raya yang lalu dengan pemahaman bahawa mereka ini mewakili Pakatan Rakyat, yang mana aspirasi mereka itu pun dikongsi bersama, bukan setakat dengan kaum Melayu, tapi dengan kaum bukan Melayu, bangsa Cina, India dan sebagainya itu. Jadi mereka memberikan, natijahnya mereka memberikan undi kepada wakil rakyat mereka. Dan saya setuju dengan pandangan YB Hasnul lah, bila mana disebut bahawa bila kita dah sesiapa wakil rakyat ataupun pemimpin mewakili parti mereka bertanding dan menang dengan membawa aspirasi Pakatan Rakyat itu, dan jika didapati satu keadaan di mana parti yang mereka wakili itu sudah menyimpang jauh daripada
landasan perjuangan yang telah ditentukan sebelum itu, iaitu menumbangkan Kerajaan Bangsa Nasional. Jadi tidak salah untuk kalau misalnya kata mereka memilih untuk keluar ataupun mengambil jalan yang berbeza daripada parti yang sedia ada untuk bersama-sama dengan parti baru dan terus memperjuangkan membawa aspirasi untuk menumbangkan kerajaan UMNO Bangsa Nasional. Okey, Wabi William, balik semula pada debat Husam tadi tu. Wabi adalah seorang peguam, you are law practitioner, you understand the decorum, conduct in the court semua. Debat ni sepatutnya macam mana? Dah dia datang. Dia datang tapi tak boleh bercakap pula, tak boleh jadi dah tunggul kat atas tu. Lepas tu bukan tak habis atas pedas, saya dengar kat bawah pun ada tolak ada gaduh juga sikit-sikit. Wabi William, sepatutnya macam mana? Wabi Husam tu dah naik, patutnya bagi berucap ke tak payah sebenarnya Wabi? Pada saya, kita tengok topik. Ah. Kerana topik itu adalah satu serangan peribadi kepada Husam. Memang dia berhak untuk mentahan diri. Dan pada saya, masa telah sampai di Malaysia untuk memberikan peluang kepada rakyat melihat dan mendengar satu pembahasan. Betul, betul. Husam dah datang, bagilah peluang untuk jawab supaya rakyat boleh tahu. Jangan menyerang di belakang, tetapi menyerang dan beri satu peluang untuk Husam jawab. Barulah ini dipanggil demokrasi. Kita lihat ada di Amerika Syarikat, di negara yang lain, mengapa kita tidak mengadakan tradisi untuk mengadakan satu pembahasan, satu debate. Betul. Satu lagi, dia mengingatkan saya kepada pembentangan bajet Datuk Seri Najib bila dia menggunakan platform tu untuk menyerang Pakatan Pembangkang time tu dan tidak diberi peluang untuk mempertahankan diri. So banyak benda yang UMNO buat, banyak kita nampak ada kat PAS. Tinggal masa je mereka nak macam cermin dah aku tengok terang. Sebenarnya cuma saya ingin menambah sedikit berkenaan dengan isu bai'ah debat itu. Cuma daripada segi sebagai seorang peguam, saya melihat bahawa apa yang dibuat oleh PAS itu sebenarnya dia akan create satu isu undang-undang lah, iaitu persoalan fitnah ataupun defamation. Kerana selepas Wabi Husam keluar daripada tempat ceramah iaitu di stadium itu, beliau membuat sidang akhbar dan memang beliau sebut bahawa tajuk itu dah tentu sekali tidak benar lah, mengatakan bahawa beliau lari. Jadi dah sudah clear cut case isu yang boleh merit for defamation, tapi pula bergantung kepada sejauh mana Wabi Husam akan ambil tindakan undang-undang. Ada merit for defamation. Dan maybe lagi satu dikala orang tengah cerita pasal Felda, isu Mara OMDB, tak habis-habis pasal isu bai'ah dah. Zaman bila dah lama kan. Panjangan sejak 2000 tu. Habis. Move on. Kita kena move on. Election anytime soon. Let's talk about something new lah. Okay. Terima kasih. Ada bercakap dengan orang. Ada komen. Umur Zulkarnain komen. Memang patut Datuk Husam diberi peluang bercakap. Itu pendapat beliau lah. Dengan caps lock. Dengan caps lock. Ni macam Azwali ada orang kata hujah anda bertambah kuat bila dah letak caps lock. Yeah. Kalau para penonton setuju dengan komen Cik Umur Zulkarnain ni, bolehlah komen. Kalau nak copy paste pun boleh juga. Bagi like kepada komen tersebut. Okey, Cik Producer, tajuk yang ketiga. Bercakap dengan benda orang yang tak henti-henti memanjangkan isu. Ini adalah favourite tetamu Invoke sebenarnya. Episod pertama pun ada Jamal, yang pasal AVS pun ada Jamal. Hari ini dia muncul dengan van jenazah. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya saya dah berikrar pada episod yang sebelum ni. Saya tak nak sebut pasal Jamal Yunus sebab dia kata dia nak keluar daripada kan? Ingat dia dah stop lah. Tengok lepas tu pun jadi. Betul lah. Apalah. Recap sikit apa yang berlaku. Okey, dia jelas sebelum dibawa van jenazah datang SUK ni, munyalah drama minggu tu. Saya nak letak jawatan, dindong makan tak sedap dalam lokap, dindong. Tiba-tiba muncul sayur tawar tu pun nak komplain apalah. Now dia dah muncul dengan van jenazah, bukan satu, berpuluh-puluh van dekat SUK. Dan yang paling penting, Stan Jamal yang terbaru ni juga telah menarik perhatian istana apabila Tuanku Sultan telah pun bertitah tak baik sebenarnya kita guna jenazah ni untuk buat macam demo. Patutnya angkut jenazah betul, bukan pergi buat demo. Sebelum kita komen tentang Jamal ni, Wabi William, Jamal ni dia memang persistent lah. Sebagai seorang yang suka pustan, dia apa yang sebenarnya dia nak cuba dapat, Wabi William, Jamal ni? Jamal ni dia biasanya membuat stunt untuk menarik perhatian. Dan berjaya. Sultan pun bertitah. Berjaya, tetapi akhirnya apa kesannya? Bukan kesan yang baik kepada dia, dan bukan kesan yang baik kepada parti dia.
So rakyat semua tahu lah Yes. tentang stand ini. Kalau dilanjutkan, saya ucapkan terima kasih lah menjadikan lebih sokongan rakyat kepada kita. Tapi yang pelik je, dia punya ahli parti macam tak kisah benda tu berlaku. Kalau kita bukan calang-calang ahli parti, kita tengah bercakap pasal ketua hubungan UMNO Negeri Selangor, iaitu Datuk Seri Noh Omar, yang menolak penolakan peletakan jawatan oleh YB. Mana ada YB? Jamal. Yunus. Kau jangan bagi pasal jawatan ini- tak sepatutnya. Doa tu dibatalkan. Doa tu dibatalkan. Jangan amin. Saya dah tanya kenapa UMNO dia kenapa dia pandang tu sebagai aset? Adakah kita hidup dalam dunia yang berbeza Luar biasa. dengan Noh Omar? Jamal sebenarnya dia Apa yang ada pasal Jamal? Ada resort kena tu. Ada ikan bakar pun tak laku. Laku kan. Macam mana tu? Apa yang ada berjamal sebenarnya yang UMNO suka sangat? UMNO suka pada Jamal ni sebab orang lain tak boleh buat. Dia seorang je boleh buat Itu benda-benda betul tu. lah, saya setuju lah. Saya tak nak tengok Datuk Seri Noh Omar pakai toilet. Jangan. Dia sebenarnya UMNO pembangkang di Selangor ni kan, kita jangan sebut pembangkang, kita kena sedar juga Selangor ni pembangkang ni UMNO. Pembangkang di Selangor ni tak ada isu. Tak ada isu mereka nak tonjolkan. Jadi makanya kalau ada unsur-unsur yang boleh sedikit tu yang digunakan, yang boleh dimainkan, dia akan gunakan. Contohnya macam aksi bertuala di depan SUK kan. Mimpi ngeri semua. Hai. Waktu itu kebetulannya adalah memang ada gangguan bekalan air di mana pihak TNB menaik taraf dan urusan dengan Syabas dan TNB untuk menaik taraf loji yang mana bekalan air terputus selama lebih kurang 2 hari, dan pihak pengurusan air Selangor pun telah memaklumkan kepada semua, kepada melalui media, melalui wakil rakyat dan semualah, menyatakan bahawa gangguan akan berlaku dan akan supply akan dihantar. Banyak lori yang telah di standby lah. Tetapi beliau gunakan isu itu untuk kononnya Selangor ni tak ada air. Tak ada air. Kalau Datuk Menteri Besar sebut, dia kata Selangor ni macam nak kiamat dah. Tak ada terlalu banyak isu. Sedangkan kita Selangor adalah negeri maju. Selangor adalah negeri yang menyumbang 40% kepada pendapatan negara. Betul. Dan kita adalah banyak pembaruan yang telah kita buat. Jadi dah tak ada isu, maka Jamal yang seorang je yang berani buat macam tu, angkat katil ke depan SUK. Diurut, bukan dia angkat katil. Ah. Diurut di Ya. atas katil. Dan Saya nak jual balik katil tu. Dah ada Jamal urut katil. pendapat saya, kalau benda ini berlaku pada zaman Hirtoyo, tak sempat. Tak sempat tak sempat katil tu cecah ke lantai, dah kena serbu dah. If Dah you know kena what I serbu, mean, if you know what I mean. Tapi yalah, kita terbuka dalam soal tu. Betul. Tapi boleh kata unsur-unsur merusuh di depan pejabat kerajaan tu memang ada. Dan sepatutnya di pihak berkuasa pun ambil perhatian lah yang serius terhadap aksi-aksi yang berkemungkinan akan dilakukan selepas ini. Betul. Saya buat peguam Encik Wan Anwar. Sebab kalau kita tengok kan, dia ni berhimpun tanpa notis kan. So ada kemungkinan ada berlaku sedikit pelanggaran. Sebab dia berbeza. Sebab kalau kita ingat ni Nazmi, iaitu ketua MK, dia punya himpunan 505 pada tahun 2013 sampai ke sekarang, dan baru settle bila dia mengaku bersalah dalam bulan Disember atau November tahun lepas kan. Tapi dari isu Jamal Yunus 3 kali berhimpun di depan pejabat SUK, kenapa macam tak ada tindakan selain daripada yang gangster robbery lah, tapi ni yang berhimpun ni Tak ada, saya kira soal pertama sekali, adakah benar perhimpunan yang diadakan oleh Datuk Seri Jamal ni tidak pada notis atau tidak lah, seperti mana requirement daripada Akta Perhimpunan 2012. Kita kena lihat daripada sudut, ialah adakah pasukan beliau itu atau beliau sendiri itu telah mohon memberikan notis untuk berhimpun. Dan kalau ada pun mungkin tak ada masalah lah. Cuma mungkin kalau tak ada pun, mungkin
polis pada ketika itu bila mana mereka mendapati bahawa terdapat perhimpunan yang dianjurkan oleh Datuk Seri Jamal ni, mungkin pada ketika itu juga mereka terus ke tempat kejadian dan mungkin menyuraikan. Jadi tidak timbul sangat persoalan persoalan sama ada beliau akan kena didakwa atau tidak berdasar bila mana beliau kemungkinan ada breach mana-mana syarat untuk berhimpun dan sebagainya. Jadi saya kira itu soal yang mungkin kalau tiada notis itu, mungkin kena tanya pada pihak polis kenapa tiada. Kan apakah yang berlaku sebaliknya kita pun tak pastilah. Kan Untuk mengelakkan kita daripada disiasat atas Sultan, kita stop topik itu dulu. Kita cerita pasal kita punya kempen. Sebelum itu kepada para penonton yang sedang menonton So Apa Cerita minggu ini adalah episod ke-7. Kita ada 3 tetamu malam ini, Wabi Hasno, Wabi William, Saudara Wan Anwar, dan juga kita telah membincangkan 3 topik, iaitu topik berkenaan Husam, topik berkenaan himpunan RUU 355, dan juga kita bercakap tentang Jamal kereta jenazah yang dibawa-bawa ke SUK. Sebelum kita ke topik seterusnya, kepada rakan-rakan yang sedang menonton So Apa Cerita minggu ini, kalau rakan-rakan perasan sepanjang minggu di Invoke Space Studio Sungai Besi ini, kita hari-hari memang buat rancangan-rancangan dan juga perbincangan topik-topik. Dan saya rasa daripada minggu lepas hingga ke minggu ini, banyak perbincangan adalah berkenaan dengan topik Felda. Dan kita di bahagian Invoke dan juga bersama-sama pimpinan Pakatan Harapan akan turun ke Felda-Felda untuk menjelaskan skandal-skandal ataupun masalah-masalah yang ada pada Felda. Tetapi kami Pakatan turun tak cukup. Kami perlukan bantuan rakan-rakan yang sedang menonton di Facebook Live ini untuk menyertai program baru kami. Program apa, Bidi? Program tu lah promote sponsor a leaflet Felda. Ini salah lah teks yang dibagi oleh tim produksi. Aduh, kena letak koma kat mana-mana. So tak kisahlah, dia ialah satu program di mana kita akan cuba mencari tajaan daripada rakyat jelata untuk membiayai projek di mana kita akan menyediakan leaflet-leaflet yang untuk dibawakan ke Felda-Felda. Ramai orang tanya ke waktu program diskusi 3 hari yang lepas, apakah jatuh pula kertas, apakah strategi Pakatan Harapan untuk membawa isu Felda ke peneroka Felda. Inilah salah satu caranya, dan inilah masanya untuk kita mengambil peranan. Dan kalau nak tahu macam mana kita nak terlibat, kita buka kepada Facebook Rafizi Ramli untuk mendapatkan link ke www.invokemalaysia.org dan anda ikutilah apa yang kena buat. Dia sangat mudah. Anda boleh derma RM10, boleh derma RM20 ataupun RM30 kan. Saya pun dah tak ingat, tapi adalah kat situ boleh tengok dekat kalau dalam. Kalau RM20 tu saya rasa boleh produce dalam 1000 leaflet. Banyak tu, RM20. RM20 is like your lunch, your dinner kan. Jadi mainkan peranan anda. Jangan lupa kita ni yelah Kang tak turun Felda, korang cakap kita tak buat kerja. Tapi now kita dah turun Felda, kita kena juga ada taktik-taktik dan strategi kita. Semua kena main peranan, bukan YB Rafizi je ataupun bukan saudara William Leong ke ataupun semua kena main peranan. RM10 je pun, bukan mahal pun leaflet sekarang, murah je kan. So jangan lupa untuk sponsor leaflet, boleh ke www.invokemalaysia.org, sponsor leaflet. Kita mesti bantu ayah-ayah ibu-ibu kita di Felda-Felda yang menghadapi banyak masalah sekarang. Okey, next topik untuk malam ini adalah jeng. Okey, jap. Maybe ada yang terkejut Mungkin saya pun kena 2 saat untuk fikir balik apa topik ni. Okey, jadi jangan risau, ini bukan pasal Ismail Sabri, bukan pasal marah ataupun apa, tapi Ismail Sabri tu, para penonton ada ikuti laporan akhbar pada minggu lepas, Datuk Seri Ismail Sabri cakap, ni satu laporan yang dikeluarkan oleh Malaysia Kini, saya percaya, yang kata dia bermula dengan sebuah kajian yang mengatakan yang sistem kaki tangan awam di Malaysia dah terlalu bloated. Kita punya tanggungan untuk gaji dan juga pencen adalah sangat-sangat tinggi. Dan ada yang berpendapat yang kita perlu mengurangkan pengambilan pekerja awam. Tapi ini ada YB yang pandai mengambil peluang. Dia mengambil topik, mempolitikkan isu ni. YB Datuk Seri Ismail Sabri mengatakan yang hanya Barisan Nasional yang akan mengekalkan kadar pekerja awam, dan kalau kerajaan jatuh kepada Pakatan Harapan, pekerja-pekerja kerajaan akan dibuang kerja. Tak ada kerja. Sebab nak kecilkan saiz kaki tangan awam. Habislah undi-undi Melayu, ramai civil kat sana. Babi William, betul ke kalau kita apa komen dari bloated civil service? Jadi ini memang adalah satu tindakan politik untuk menakutkan penjawat awam, untuk memberikan sokongan kepada UMNO BN, kerana dikatakan kalau DAP dan pembangkang mengambil dan mereka akan hilang kerja. Ini tidak langsung boleh dibuat
kerana undang-undang ada di mana kerajaan sesiapa pun tidak sesuka-sukanya boleh membuangkan kerja mereka. Betul. So memang ini hanya untuk menakutkan mereka. Oh, kalau nak buang pun tertakluk kepada peraturan lah, sebagai contoh Peraturan yang saja ada. tak datang kerja ataupun breakfast pukul 10 pagi. Ya, ini bukan kerajaan Malaysia bukan kilang. Kita tidak boleh retrench dengan Betul, semata-matanya. betul. So mesti ada peraturan dan undang-undang. So ini memang tidak boleh berlaku. Wabi Hasnul, mungkin macam mana kita pun Pakatan Harapan juga macam mana dia undi civil servant ni sedikit sukar kan, dia nak masuk sini dia tak boleh, dia pergi sini tak boleh, saya dibayar oleh Barisan Nasional dan sebagainya. Kalaulah kita mengambil alih Putrajaya sebagai sebuah kerajaan, dan YB juga ada pengalaman sebagai adun di Selangor melihat bagaimana kerajaan Selangor menjaga civil servants di Selangor, apakah bentuk ataupun model orang kata insentif-insentif kepada kaki tangan awam kalau kita mengambil alih, ataupun bagaimanakah kita akan melayan dan skim-skim ataupun promotion mereka, macam mana? Adakah kita memang akan mengecilkan saiz ke macam mana, Wabi Hasnul? Ya, saiz yang kita ada penjawat awam di negeri Selangor memang agak besar. Agak besar. Tapi kita masih berkemampuan untuk membayar gaji kan. Kita pun surplus kita punya perbelanjaan kita setiap tahun, walaupun kita perbelanjaan kita merangka defisit, tetapi akhirnya surplus. Maknanya pengurusan kewangan kita baik, kita mampu membayar gaji, dan juga PBT 12 PBT negeri Selangor pun surplus ya, tak ada masalah dari sudut itu. Dan sebenarnya pun ada kadang-kala saya lihat memang ada keperluan untuk menambah kaki tangan awam di PBT sebagai contoh. Okey. Jadi walau bagaimanapun isu ini, apa yang YB William sebut, kita tidak semudah itu. Kita di penjawat awam dilindungi di bawah perlembagaan, kalau tak silap saya perkara 135. Maknanya kalau mereka perlu dibuktikan bersalah kalau untuk diberhentikan. Ada jadi prosedur yang perlu dipatuhi. Dan kita negeri Selangor tahun lepas kita bayar bonus penjawat awam 2 bulan. Kerajaan Persekutuan Kerajaan Persekutuan 500. Itulah. Kita negeri Selangor 2 bulan, tapi taklah bagi serentak kan. Yelah. Tapi waktu yang kritikal lah. Yelah. Waktu hari raya tahun lepas, saya ingat bulan berapa saya tak ingat, bulan 7 Bulan 6, bulan 7. Kemudian akhir tahun pun kita dapat Nak masuk sekolah kan. Jadi maknanya hasil daripada pentadbiran yang baik, pentadbiran yang telus, itu adalah hasilnya. Maknanya penjawat awam mendapat manfaat. Hingga kan ramai penjawat awam yang sangat berminat untuk daripada federal nak pergi ke bertugas di negeri Selangor. Oh ya ke? Bonus 2 bulan. Oh ya, betul. 2 bulan. Kalau gaji contoh pegawai tinggilah sikit kan. Gaji 5,000 contoh kan. 10,000 dah bonus. Oh yelah. 2 kali setahun. 2 bulan tu 2 kali setahun. Bayar adalah 2 bulan maknanya kalau gaji dia 5,000 dapat 10,000 lah bonus. Tapi yelah, serentak 10,000 lah. tu 2 kali lah, satu waktu raya, satu waktu Christmas. 5,000. Mak ai. Jadi Okey. Mesti banyak lah daripada 500 najib bagi. Ini dia kerja swasta, dia tak faham macam mana tu. Jadi saya kira kita kena lebih ni lah, banyak perkara kita boleh lakukan ya, kalau kita takbir kerajaan persekutuan. Banyak perkara-perkara yang pembaziran yang dilakukan, banyak cukai-cukai yang boleh sebagai contoh yang boleh mendatangkan hasil kepada negara, boleh dipertingkatkan. Saudara Wan, berkenaan isu civil servants ni kan, macam mana? Saya faham dia adalah satu isu keperluan untuk membincangkan. Tapi dari segi taktikal dan strategi, adakah isu civil servant ni satu isu yang seksi untuk dibincangkan? Sebab it's quite sensitive, sebab yelah most of the civil servants are majoriti Melayu kan. Kenapa nak bincang pasal civil servant? Bincanglah benda lain yang lebih penting. Setuju tak kalau sepatutnya civil servant ni tajuknya mungkin perlu dilambatkan sedikit, ataupun mungkin tidak perlu menjadi keutamaan untuk ketika ini?
Saya ingat persoalan kaki tangan kerajaan ni memang tak salah untuk dibincangkan pada bila masa, kerana kita melihat bahawa dalam konteks Pakatan Harapan kita melihat bahawa inilah satu kumpulan masyarakat ataupun satu golongan yang menjadi sebahagian daripada entiti kerajaan itu yang sama-sama melaksanakan dasar-dasar kerajaan. Dan elok sekiranya kalau saya sebut di sini bahawa persoalan-persoalan berkenaan dengan kaki tangan kerajaan ini kita kena tangani dengan baik. Dan cuma saya ingin menambah sedikit apa yang telah dibangkitkan oleh saudara panelis kita sebentar tadi itu, bercakap saya pun tidak faham kenapa Datuk Seri Ismail Sabri dia mengatakan bahawa dalam Malaysia kini itu menyebut bahawa Pakatan Harapan kalau mereka menang mereka akan kurangkan civil servant atau Pakatan Kerajaan. Sebab yang clear, saya ingat pemuda Amanah dah mengeluarkan satu kenyataan akhbar, press statement berkenaan dengan isu kaki tangan kerajaan, rentetan daripada kenyataan yang dibuat oleh bekas Ketua Setiausaha Pembendaraan Tan Sri Muhammad Sharif, mengatakan bahawa negara kita perlu untuk mengecilkan saiz kaki tangan kerajaan kerana untuk mengelakkan negara kita daripada menjadi seperti negara Greece dalam keadaan ekonomi sekarang. Jadi adakah Datuk Seri Ismail Sabri ini mengambil itu datang daripada Amanah? Sedangkan kalau cakap tentang isu daripada sudut pandang parti Amanah, terutama sekali pemuda Amanah, kita nak sebenarnya bukan civil servant yang kita nak kecilkan. Kita nak kurangkan ataupun nak trim jawatan-jawatan yang pada kita kurang relevan dalam kerajaan. Contohnya macam tidak ada keperluan untuk diwujudkan Menteri Kewangan Kedua. Kita nak hapuskan usah kata penasihat-penasihat ataupun duta-duta khas yang bertaraf menteri dan sebagainya. Kita nak kurangkan agensi-agensi seperti SPAT yang bertindih dengan Kementerian Pengangkutan dan sebagainya. Jasa pun kita nak buat. Jasa sekali. Jadi itu sebenarnya yang kita nak bawa. Even kalau kita nak bawa Ismail Sabri, kita dah ada pengurusi MARA. Lepas tu ada lah menteri yang menjaga MARA. Betul. Kan? Apa? Jadi itu sebenarnya pada saya satu ketirisan lah yang ataupun satu pembaziran di pihak kerajaan yang perlu kita trim untuk selamatkan negara kita lah. Saya nak sentuh satu komen yang diberikan oleh kita punya penonton, namanya Anon Helmi. Namanya agak menimbulkan persoalan, tapi gambar dia sebab gambar dia Arsenal, jadi saya sebut lah Arsenal for life. Walaupun tahun ni pun maybe tak menang lagi. Siapa yang bu tadi? Dia sebut kita bukan kecilkan saiz kaki tangan awam, tapi potong peruntukan untuk menteri yang entah. Tolong scrollkan bawah lagi sikit. Entah apa-apa kot. Entah apa-apa tu. Betul. Dan satu contoh yang menteri yang entah apa-apa, siapa? Anda boleh fikir bila sebut menteri tak apa-apa, banyak nama yang datang ke kepala saya. Tapi tak payahlah. Tu ada juga komen daripada pengundi Selayang. Tolong scroll sikit. Mana tadi? Lagi. Untunglah orang Selayang ada YB gini. Itu satu endorsement YB William. Raya Azman. Terima kasih. Terima kasih Raya Azman komen. Untunglah orang Selayang ada YB macam ni. Untung, kerja pun banyak juga. Okey, kepada semua penonton apa? Bukan kita sebab kita kena ada topik lagi. Ya, ada topik lagi. Okey, Mr. Producer, next topik. Seperti yang disebutkan, kita akan sentuh isu dalam dan luar negara. Mestilah. Tapi kali ini kita ada isu hybrid. Luar negara tapi juga dalam negara. Untuk recap kepada penonton-penonton yang maybe before this dia tak ada elektrik, so tak sempat tengok berita. Apa yang berlaku ialah seorang lelaki rakyat Korea Utara yang dikatakan pemilik identiti dia adalah Kim Jong Nam, iaitu half brother kepada current supreme leader Kim Jong Un. Telah di-assassinate. Apa assassinate bahasa Melayu? Dibunuh lah. Dibunuh secara sengaja. Bukan dibunuh secara sengaja. Dibunuh oleh pembunuh pahan di KLIA 2. Dan isu menimbulkan polemik antarabangsa kerana kita cuba menyiasat dia mengikut akta undang-undang kita, bukan pembedahan siasatan dan sebagainya. Tapi Korea Utara tak percaya kita punya laporan forensik. Betul. In fact, ni klasik cerita spy YB. Datang kat airport, tiba-tiba kena racun, tiba-tiba pengsan, tiba-tiba meninggal, tiba-tiba. Is this a complete cerita James Bond lah saya rasa, tapi yang lebih complicated adalah di sini adalah isu diplomatik. Dan saya rasa daripada since day one, the incident happen, the murder happen, ambassador dia hari-hari buat statement depan dia punya kedutaan, tak percaya gitu gini, minta body tak bagi gitu gini. Mungkin kita boleh mula dulu dengan saudara Wan dan dengan YB William. Yes, kita memang ada kerangka undang-undang kita untuk diikuti. Kita ada CPC, sebuah Criminal Procedure Code untuk kita follow dan sebagainya. Tapi ini ada isu diplomatic relation juga. Dan this is North Korea, This is not a country yang biasa-biasa. Nuclear weapon. Ada nuclear weapon. Kalau ikut Donald Trump, yang ni memang dia tak suka, So, saudara Wan dan juga YB mungkin boleh jawab sekali.
apakah cara yang terbaik sebenarnya untuk kita tangani? Sebab now dia dah jadi complicated. It's apa orang kata uncharted territory lah. Mungkin boleh mula dengan Wabi William. Wabi, macam mana kita nak mengolah cara kita ni? Sebab I understand kita ada authority, tapi dia juga ada buat statement-statement. What's the best way forward, Wabi? Yang pertama, kita hendak jaga maruah negara kita. Okay. Pembunuhan itu adalah di tanah air kita. Mm-hmm. Siasatan mesti mengikut undang-undang kita. Mm-hmm. Okay. Negara yang lain tidak berhak untuk berkata tidak percaya tentang siasatan atau keputusan, dan kenyataan yang dikeluar oleh Duta Korea Utara itu bukan diplomatik. Dan respon kita pada saya itu adalah betul. Okay. So untuk kali ini kita bersetuju dengan Ketua kita Polis bersetuju Negara kerana ini tentang maruah negara kita. Betul. Sovereignty. Sovereignty, we stand behind our country, and apa yang dibuat oleh kerajaan Korea Utara dan juga duta itu tidak mengikut peraturan. Tapi sekarang Malaysia, we are caught in the tussle between China and Korea Utara. Betul. Okay. Dan juga South Trump Korea dan Amerika tentang perhubungan dengan China. So kita hendak lihat bagaimana Perdana Menteri kita dan Menteri Luar Negara dapat menahankan maruah kita. Dan kita nampak Ketua Polis kita sangat agresif mengatakan yang negara lain tak boleh campur tangan dalam siasatan polis. So maksudnya salah lah bila orang kata yang Pakatan Pembangkang ni tak suka polis. Kita bukan tak suka polis malah kita support Ketua. Benda betul kita sokong. Benda yang tak betul, of course kita komen. Yang menarik ialah yang dibawakan ialah kita ada hubungan diplomatik dengan Korea Utara, tapi tiada dengan Israel. Adakah kita hanya tak bersetuju dengan kezaliman bila ada rencah agama, ataupun kita tak suka kezaliman macam mana? Ini tiba-tiba komen lain. Bagi Kita tak prepare soalan tu. Pandai sikit. Saya melihat pertama sekali tentang isu kedutaan Korea Utara dan juga Israel, ini satu isu yang kita kena dilihat daripada perspektif yang berbeza. Kita mengapa kita ada kedutaan Korea Utara dan kenapa kita tak ada kedutaan Israel itu, dia melibatkan isu yang saya nampak bila bercakap tentang kedutaan Israel ni, moderator, saya nampak dia berkenaan dengan isu yang lebih sensitif, iaitu isu agama dan juga dasar kerajaan Zionis Israel itu yang dibuat terhadap negara jiran mereka, iaitu Palestin, yang mana kita tidak pernah setuju. Dan yang manakala berkenaan kedutaan Korea ni, kita anggap bahawa negara Korea satu negara yang pada kita lebih kurang macam China, mungkin negara komunis, dan ada legitimasinya di situ dan kita menghormati. Dan sebab tu kita buka kedutaan mereka dan kita hantar duta kita ke Pyongyang di sana. Cuma saya menambah sedikit apa daripada YB William tadi, iaitu kita lihat, kita bersetuju dengan pandangan pihak Perdana M kita lah, iaitu daripada Tan Sri IGP sendiri mengatakan bahawa semua pihak kena hormati undang-undang antarabangsa, kena comply dengan undang-undang. Maksudnya kalau jenayah itu berlaku di negara ini, kalau ikut undang-undang antarabangsa pun siasatan itu harus dibuat sepenuhnya oleh negara yang berlaku terdapatnya berlaku jenayah itu dibuat. Dan saya kira kerajaan Korea, saya berpandangan bahawa sepatutnya memberikan kerjasama kepada kerajaan kita untuk menarik balik diplomatic immunity itu daripada duta mereka, second secretary mereka itu, untuk disiasat oleh pihak polis selaras dengan Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 itu. I see. Dan kalau ada keperluan untuk pihak berkuasa polis kita untuk invoke ni saya guna pakai ni. Invoke Article 9. Persen Webi Rafizi. Invoke Article 9 Convention on Persona Non Grata tu kepada mereka yang betul-betul dia dibuktikan melakukan kesalahan jenayah itu, kena kita sepatutnya kerajaan kita harus meneliti dengan lebih jelas tentang isu tu. Dan saya kira apa pun kita mungkin akan tunggu keputusan yang mengikut Menteri Kesihatan kita yang akan keluar dalam minggu depan, dan kita tahu apalah yang akan kita otopsi, otopsi dan sebagainya itu. Wabi Hasnul pula, bagaimana pula Wabi melihat dari segi
politik, because obviously dia tidak sekadar melibatkan North Korea dan juga Malaysia. Dia ada juga Big Brother China, dia ada juga South Korea, dia ada juga isu Amerika dan sebagainya. Macam mana kita nak, apa orang kata, yelah cari-cari, apa orang kata, tarik-cari tepung tak naklah selera kan. So macam mana kita nak China kan pelabur besar. pelabur di besar, Malaysia, kita itu pergi rombongan pergi China ramai. Macam mana Wabi kita nak mendepani isu macam ni Wabi? Untuk kita kena Dengar professionalism, kita kena betul-betul pada tahap yang terbaik lah. Jadi maknanya katalah dalam siasatan tu, maknanya kita tak boleh ada perkara-perkara dia punya SOP tu kena betul-betul baik dan kita pertingkatkan penyiasatan tu yang telus. Kalau ada memang apa yang YB William sebut tadi, kita ada hak kita, ya, tapi kita perlu memberikan kepuasan kepada pihak mereka lah terhadap siasatan yang kita lakukan. Dan sudah tentu hubungan diplomatik yang baik yang kita kena perbaharui, maksudnya kita kena selesaikan ikut saluran diplomatik yang terbaik lah. Tadi soalan tu kata berkenaan dengan negara lain, saya kira dia untuk isu ni dia melibatkan dua negara dan kita kena selesaikan dengan sebaik mungkin. Okey, terima kasih kepada Wabi Hasno, Wabi William dan juga saudara Wan Anwar untuk perbincangan topik pada malam ini. Kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan. Sebenarnya tak sekejap, 1 jam dah habis. Untuk wrap up pada malam ini, Cik Midi, kita membincangkan topik-topik yang begitu penting dan panas pada minggu ini. Kita membincangkan tentang RU 355, membincangkan tentang Husam tiba-tiba ada atau mentah yang kita bincang tentang apa Jamal Kibian Jenazah, bincang pasal apa lagi? Pasal Korea Utara dan sebagai pembunuhan King John dan sebagainya. Jadi sebelum kita tutup pada malam inilah, dah lalang datang jauh kan, daripada Morib, daripada Selayang juga bukan setakat tu, hujan 2 jam. Mungkin boleh kongsikan dengan para penonton kami di Facebook Live Invoke Space, apa aktiviti sekarang. Mungkin Wabi boleh share kat Morib sekarang buat apa, dan juga pesanan penaja lah kepada para penonton, apa yang berlaku kat Selayang, Pemuda Amanah nak buat apa pula. Mungkin boleh share sikit lah. Babi, silakan. Apa akan berlaku di Morib minggu depan? Buat apa? Demo darah ke apa ke? Morib, bila sebut Morib ni maknanya tempat pelancongan. Ini anak-anak sidik tu ke? Ya. Di Banting Banting dalam Morib lah kan? Ya. Okey. Anak-anak sidik di Kampung Kancung Darat. Memang sesuai jadi ada tahu tempat. Jadi selain daripada pantai Morib, kita ada Pantai Kelanang. Yang mana sekarang ni kita banyak buat aktiviti untuk meningkatkan aktiviti dan juga kemudahan-kemudahan di naik taraf, ya. Saya telah mencadangkan kepada pihak Kajian Negeri, selain daripada Pantai Morib, di Pantai Kelanang juga kita naik taraf, dan juga kita banyak buat aktiviti kemasyarakatan. Sebab apa, kawasan Pantai Kelanang tu terdapat kampung-kampung tradisi Melayu yang saya kira mereka agak dahagakan program-program yang untuk menceriakan keadaan. Dan juga di sana ada tapak perkemahan, dan saya dan rakan-rakan di pihak Jawatankuasa Pusat Peduli Rakyat Dun Morib, kita akan buat program pada bulan 3 ini. Antaranya adalah selain daripada program berbentuk politik, pendaftaran pengundi, tapi kita mempromosikan program-program kajian negeri, dan juga kita ada buat biasanya malam kita ada buat ceramah perpaduan. Ceramah perpaduan. Maknanya kita meningkatkan perpaduan kaum dalam negeri kita lah, dalam negara kita, untuk kita hebah-hebahkan. Dan di samping itu, saya pun akan turun dari kampung ke kampung untuk memberikan penerangan. Mungkin setiap hujung minggu, hari Sabtu, saya akan turun ke satu kawasan perumahan untuk bertemu rakyat, dan pasukan saya mungkin melibatkan 20 orang, 30 orang. Kita akan survey lah apa yang mereka tak puas hati berkenaan dengan kemudahan isu-isu di Morib. Ya. Inilah YB yang bekerja. Setiap minggu 20-30 orang ikut. Memang
Memang layak lah YB menjaga murid. YB William pula, Selayang, apa cerita? Dan komentar Okey, di Selayang penting sekarang kita membuat program untuk mendaftar pengundi yang baru. Okey. Di sini semua parti seperti Amanah, Keadilan, DAP kita bekerjasama untuk memastikan lebih terutamanya orang muda untuk mendaftar sebagai pengundi. Kedua, kita juga menjemput terutamanya pemuda juga menjadi sukarelawan di dalam pilihan raya. Kita sedang membuat persiapan. Okey. Kita juga ada beberapa program, antaranya ceramah dan untuk dialog topik-topik yang pada saya sungguh menarik, seperti adakah kita mengguling pemimpin yang zalim itu haram atau tidak. Oh, perbincangan agama. Hebatlah Selayang ni. Kita ni dapat beberapa ceramah seperti ini dan kehadiran yang baik. So kita akan ada satu ceramah untuk topik ini di Bandar Country Home bulan Mac, hari bulan 5. So saya jemput semua yang berminat dan datang untuk mendengar beberapa penceramah kita yang arif di dalam topik ini supaya kita tahu betul atau tidak. Dah ada tempat lokasi. Lokasinya ada Bandar Country Home. Bandar Country Homes. Di Bandar Country Home di tapak di Ivory Hall. So topik ceramah tu sama ada menggulingkan pemimpin itu haram ataupun tidak. So ada pembincangan akan panggil apa orang kata penceramah-penceramah agama semua boleh pandang Saudara Wan Anwar ke dah salah seorang dah jadi speaker juga ke apa. Saudara Wan, Pemuda Amanah apa yang akan berlaku, aktiviti dan sebagainya. dan mesej terakhir Yes. kepada pengundi-pengundi. Oh macam Macam Terima macam kasih dah. kepada saudara moderator. Jadi bercakap tentang Pemuda Amanah, memandangkan kita akan menghadapi pilihan raya yang ke-14 yang mungkin akan berlaku tak lama saja lagi. Jadi pihak Pemuda Amanah sekarang berada dalam mood pilihan raya lah, yang mana kita pun dah sedang kita rangka gerak gempur pilihan raya pemuda di peringkat nasional yang kita bagi kami ikut zon utara yang baru sudah pada 18 bulan baru ni, dan seterusnya akan buat di Pantai Timur, di zon tengah dan juga di zon selatan. Dan cakap berkenaan dengan amanah juga sebenarnya saya nak menarik perhatian saudara moderator, kita sekarang juga sedang menangani isu orang asli yang sedang hebat. Orang asli. Orang asli. Yang berdepan dengan masalah di tempat kediaman mereka di hutan-hutan, especially di Kelantan, Pahang, Dekat Selayang. Perak. Saya Tentang- ada orang asli ke YB? Tak ada kot. Ada. Mesti ada. Mesti ada. Kan, dan juga di Johor, dan kita tahu bahawa golongan orang asli ni walaupun golongan minoriti, tapi pada kita hak mereka itu harus kita pertahankan sebagai seorang warga negara Malaysia yang sah. Dan saya ucap terima kasih kepada Invoke di atas kesediaan untuk menjemput saya dan juga rakan-rakan penulis yang lain, dan saya berbesar hati untuk memenuhi undangan ini, dan saya harapkan supaya progres begini akan dapat dirancangkan lagi pada masa akan datang dengan memanggil penulis-penulis yang lain, dan juga saya menyeru kepada mewakili Pemuda Amanah, anak-anak muda kita yang termasuk dalam lebih kurang 4 juta pengundi yang baru dalam negara kita ni, untuk daftarkan diri anda semua sebagai pengundi, dan kita akan dan boleh mengundi untuk kita mengundi untuk perubahan dan untuk kita selamatkan negara kita, Malaysia tercinta. Terima kasih. InsyaAllah. So hari tu kita dah ajak Ketua Pemuda Armada, Kita ada wakil daripada Amanah. Pemuda Amanah. Lepas ni Pemuda PKR. Oh dah ada. Dah ada, bayar. Awal lagi Episod ada. 2 dah panggil lah itu. Sebelum kita mula diri, ada beberapa pengumuman. Yang pertama ialah Pakatan Harapan akan melangsungkan satu nama Convention Felda yang diadakan pada 19 Mac bulan hadapan di Shah Alam. RSVP masih belum dibuka, maka raja-rajalah jenguk Facebook page Invoke Malaysia dan juga Rafizi Ramli, dan bila dah dibuka tu jangan lupalah mendaftarkan supaya kita boleh bincang isu Felda yang banyak sangat dah lari daripada tujuan asal. Yes. Kalau nak ingatkan balik tadi projek leaflet, jangan lupa kalau anda ada sedikit spare duit, maybe dalam gaji baru masuk tadi kan. Baru masuk. Aku tak masuk lagi minggu depan baru masuk. Relocate lah RM10, RM20 untuk sama-sama kita mengambil peranan dalam membawa Perubahan ke Felda terutamanya. Yes. Kita perlukan semua orang untuk mengambil peranan, dan inilah masa kita untuk Betul.
jadi hero. Betul. Sekarang dah tak ada alasan sebenarnya tau, tak nak tolong. Dulu korang selalu kata, oh, ni kerja-kerja politik, we leave it to the politicians. Now no more. Era itu sudah berakhir, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian. Untuk membantu, boleh membantu walaupun hanya dengan RM10, RM5, RM2, RM10 pun boleh buat berapa? 1000 leaflet. 1000 leaflet boleh cover berapa Felda? Banyak Felda ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak membantu dan menjadi sukarelawan. Ini masanya sertai kami di Invoke Malaysia. Kalau nak jadi sukarelawan, boleh pergi ke www.invokemalaysia.org dan di situ kita ada apa orang kata ruangan untuk memohon menjadi sukarelawan dan sebagainya. Saya sangat seronok melalui Encik Midi, perbincangan yang begitu menarik, begitu komprehensif. Seronok tengok dekat Selayang ada ceramah, dekat Morib ada karnival-karnival, Amanah dah kat Pantai Timur, dekat utara. Ni memang dah mood. Sebab jenguk orang asli. Sebab orang asli lah. So memang kita sangat gembira, semua bekerja keras. Jadi Encik Midi, last word. So jangan lupa untuk like Facebook page Invoke Malaysia dan juga Rafizi Ramli supaya anda boleh mengikuti program-program Invoke. Yes. Saya memang last word memang kembali kepada Invoke lah. Itulah. Hati dan nurani dah bersama. Kami dah bersatu dengan Invoke sebenarnya. Dan juga kepada yang sedang menonton, jangan lupa sebenarnya dekat Invoke Malaysia ni dia dah jadi macam stesen TV pun ada sebenarnya. Sebab kami setiap minggu hari-hari ada show. Minggu ini saja kami ada 3 show. Kita ada show Terus Terang yang dikelolakan oleh saudara Tuan Syed bersama dengan Datuk Saifuddin Nasution. Minggu ni juga kita ada diskusi berkenaan isu-isu Felda bersama YB Rafizi, YB Tony Puah dan juga siapa lagi seorang aku tak ingat kau lah moderator. Saya. Kan? Saya. Jadi, oh ni Mazlan Aliman. Yes. betul. Betul. So dia tak sebut lah. Tapi kau tak penting. Kau tak penting. Kalau anda ingin mengikuti video-video ini, anda boleh subscribe kepada channel Invoke Malaysia di YouTube dan anda boleh menonton lah bila-bila waktu jam ke macam tadi. Macam jam 2 jam. Dan itu saja. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Selamat malam. Jumpa lagi minggu depan. Saya Effendi Hasni. Dan saya Midi Rahim. Ini adalah So Apa Cerita Minggu ini episod 7. Jumpa lagi. Assalamualaikum.